Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatun Najah, dan telah kita sampai pada syurutu jam'i taqdimi arba'atun, syarat jamak taqdim. Disebut dalam matan ada 4 yang ditambah dalam syarah Nailur Raja' 3. Jadi keseluruhannya ialah 7. Kita katakanlah. Okay, jamak takdim. Apa dia jamak takdim? Jamak takdim ialah solat asar dikerjakan dalam waktu zuhur. Solat isyak dikerjakan dalam waktu maghrib. Sama ada secara qasar ataupun secara sempurna. Contohnya kita sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Kita buat 4 rakaat bagi salam, lepas tu sembahyang pula 4 rakaat untuk solat asar. Itu jamak lah tu, jamak takdim. Ataupun 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, jamak takdim juga, tapi berserta dengan qasar. Boleh. Jadi sama ada qasar ke sembahyang sempurna ke, yang penting asar itu diletak dalam waktu zuhur. Itu dipanggil sembahyang jamak takdim. Jamak takdim. Syarat untuk sah jamak takdim, kita baca dalam matan dulu. Yang pertama ialah al-bada'atu bil ula. Hendaklah kita mulakan jamak itu dengan salat yang pertama, iaitu salat zuhur lah. Kalau maghrib isyak, kita dahulukan salat maghrib. Boleh. Tak boleh kita start dengan asar dulu. Waktu zuhur sekarang ni, kita start dengan asar dulu, tak boleh. Kalau jamak takdim, mesti kita dahulukan zuhur, lepas tu asar, maghrib, lepas tu baru isyak. Kalau kita terbalikkan, ada perincian, ada tafsil. Di kulli syai'in fil fiqh tafsilun. Setiap perkara dalam fiqh ni ada tafsil, perincian dia. Okey. Macam pergi haji, hukumnya apa? Tak ada kata wajib terus. Lepas tu haram. Tak, kahwin, tak ada kata sunat ataupun mubah, boleh jadi haram. Dia ada perincian, sentiasa ada perincian dalam kitab fiqh. Itu penuntut ilmu begitu. Belajar ilmu apa-apa pun ada perincian. Ilmu falsafah belajar ada perincian. Ilmu sihir ada perincian. Ilmu agama ada perincian. Ada perincian belaka. Dia tak boleh haram, halal. Tu bukan dia lah tu. Bukan penuntut ilmu lagu tu. Dia ada perincian dia. Ada keadaan tertentu halal, ada keadaan tertentu haram. Okey, baca falau akasa. Kalau seseorang itu dahulukan solat asar dulu, lepas tu baru dia buat solat zuhur. Dia nak buat jamak takdim, tapi dia dahulukan asar dahulu. Ketika itu kita sebut kalau sengaja buat begitu dan dia tahu hukum itu membatalkan solat, dia tahu perkara itu haram, maka kita sebut solatnya batal. Asar batal. Lepas tu dia solat zuhur. Zuhur sah lah, tak ada masalah. Sebab zuhur tu dikerjakan dalam waktu zuhur, maka zuhur sah. Tapi asar tu batal. Kalau dia buat sebab terlupa, dia ngaji dah Matan Safinatun Najah, tak ingat hukum. Tak, jadi dia semayang asar dulu, lepas tu barulah dia semayang zuhur. Sedangkan jamak takdim tu, ketika itu kita sebut solat zuhurnya, solat asarnya. Solat asarnya kita sebut solat asarnya mendapat pahala solat sunat mutlak. Dapat pahala solat sunat mutlak. Itu boleh. Begitu. Akan dapat pahala solat sunat mutlak. Itu pun kalau dia tidak ada solat asar yang dia pernah tinggal sebelum ni. Contoh sebelum ni dia ada tinggal solat asar. Dia ada tinggal solat asar. Okey.
ketika itu kita akan sebut solat asar yang kamu dahulukan itu secara lupa itu, solat asar itu menjadi qada kepada solat asar yang pernah kamu tinggal sebelum ni. Tapi kalau sebelum ni kamu sembahyang asar semua, tak pernah tinggal solat asar, maka solat asar yang kamu kerjakan itu kamu dapat pahala sunat. Pahala solat sunat mutlak. Okey, begitu juga wa kadza law bana fasadul ula. Begitu juga kalau seseorang itu solat zuhur, lepas tu dia solat asar. Dia solat zuhur, lepas tu dia solat asar. Malulah kakak, pakai baju. Naik baju dia solat zuhur, lepas tu dia solat Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga kalau dia sembahyang solat, dia sembahyang jamak takdim. Okey, dia sembahyang jamak takdim, dia buat solat zuhur dulu, lepas tu dia buat solat asar. Betul dah tu cara tu? Tak? Kena syarat dah tu. Tapi lepas habis solat asar, tak, barulah dia perasan solat zuhurnya tidak sah. Solat zuhurnya tidak sah. Contohlah dia baru teringat lepas habis selesai solat asar tu, dia teringat, zuhur tadi aku tak rukuk rakaat pertama. Tak. Bila tak rukuk rakaat pertama, tidak sah lah sembahyang tu. Tak. Jadi kawan tu dahulukan solat zuhur, lepas tu solat asar, lepas solat asar baru perasan solat zuhur itu tidak sah. Tak. Okey. Ketika itu apa yang akan terjadi? Orang tu sebenarnya dia solat asar dulu. Tak, pada realiti, pada alam waqi'. Sebab apa? Sebab zuhurnya tidak sah. Zuhur tu kena ulang balik. Jadi dia solat asar dulu, lepas tu dia solat zuhur lepas tu. Tak. Okey, solat asar tu warna gaya. Tak, kita sebut jamak takdim tidak sah. Jamak takdim tidak sah. Sebab apa? Sebab pada gambaran ni kamu seolah-olah, bukan seolah-olah lah, kamu memang dahulukan solat asar dahulu. Sebabnya zuhur tidak sah. Boleh. Okey, asar itu apa hukumnya? Kita sebut perkara yang sama. Kalau kamu tidak ada tinggal solat asar sebelum ni, tak, maka solat asar itu mendapat pahala solat sunat mutlak. Kalau kamu ada tinggal solat asar sebelum ini, maka solat asar itu menjadi qada kepada solat asar yang pernah kamu tinggal. Begitu. Tak malulah, ya Allah. Itu yang pertama. Okey. Syarat yang kedua, waniyatul jam'i fiha, niat jamak di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam solat yang pertama itu. Tu kembali kepada al-ula dalam matan tu. Jadi syarat untuk sah jamak takdim mesti kita niat jamak pada solat yang pertama. Pada solat yang pertama. Sama ada kita niat ketika takbiratul ihram, itu yang lebih baik, ataupun ketika tengah solat. Kita tengah solat ni, rakaat kedua, dalam hati niat nak sembahyang jamak dengan asar, boleh? Tak ada masalah. Tak. Ataupun rakaat ketiga, ataupun tengah sujud rakaat keempat, ikutlah dalam sembahyang. Hatta walau ma'as salam. As-salam, ketika bagi salam tu niat nak jamak dengan asar, tidak ada masalah. Yang penting ada niat jamak. Ada niat apa? Niat jamak dalam solat yang pertama. Sama ada daripada takbiratul ihram, sama ada dalam takbiratul ihram, ataupun rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ataupun ketika nak bagi salam tu. Boleh. Cuma yang lebih afdal kita niat jamak pada takbiratul ihram. Niat jamak macam mana? Allahu akbar. Sajak sembahyang zuhur dan asar. Jamak tu. Sajak sembahyang fardu zuhur dan asar. Sajak sembahyang fardu zuhur jamak dengan asar. Apa-apa lafaz yang memberi makna jamak, bukan mesti sebut jamak tu. Sajak sembahyang fardu zuhur himpun dengan asar. Sajak sembahyang fardu zuhur dengan asar. Dan asar, ikutlah. Okey, begitu. Boleh Cakap, jangan macam tu. Saya ni di homestay ni. Bukan di rumah. Rumah saya rumah biasa je. Homestay. Terpaksa sewa lah. Sebab apa? Zaujah bertugas di Kuala Lipis sementara Covid. Baca mana tadi? Okey, selesai. Yang afdal wal afdalu, yang afdalnya kita niat jamak dalam takbiratul ihram salat zuhur. Itu nak raikan khilaf, nak keluar daripada khilaf. Sebahagiannya mewajibkan niat dalam takbiratul ihram pada solat, pada takbiratul ihram pada solat zuhur. Jadi kita dah raikan khilaf, kita sebut sunat. Afdalnya
Kita niat jamak dalam takbiratul ihram solat zuhur. Selesai. Yang ketiga, wal muwalatu bainahuma. Kena solat zuhur dan asar secara berturut-turut. Mana berturut-turut? Tak boleh dipisahkan antara solat zuhur dengan solat asar tu dengan pemisah yang lama. Pemisah yang lama ni sekira-kira muat 2 rakaat secara ringkas. Kita sembahyang 2 rakaat, kita buat perkara wajib je. Tak? Kita buat perkara wajib, tapi tak terlalu laju sembahyang. Allah. Sembahyang standard lah. Allahu Akbar. Buat perkara wajib sahaja. Berapa minit? Adalah 2 minit, 3 minit tak? Nak bertenang, tu 3 minit lah kita sebut, 2 minit. Begitu. Jadi antara solat zuhur dengan asar jangan dipisah dengan 3 minit. Jangan dipisah dengan 3 minit. Okey. Boleh. Kurang daripada 3 minit tidak ada masalah. Jadi lepas solat zuhur terkentut, ambil air sembahyang, tak lama, 1 minit 2 minit terus sembahyang asar, tidak ada masalah. Ataupun lepas habis solat zuhur nak tayamum, tak ada masalah. Kalau tak lama, nak azan dulu, nak qamat dulu, tidak ada masalah kalau tak lama. Kita nak himpunkan, nak tayamum, lepas tu nak azan, nak iqamat juga tidak ada masalah kalau tidak lama. Tidak lama tu apa? Tidak lebih daripada kadar 2 rakaat secara ringkas. Begitu. Okay. Kalau lama sangat, kita solat zuhur, lepas tu kita bersembang lah, bercakap lah, apa semua, dekat sejam. Tak, ketika itu kita sebut tak boleh dah kamu nak jamak takdim ni. Jadi kamu solat zuhur selesai dah solat zuhur kamu tu, asar lagu mana? Asar tu sembahyang dalam waktu asar nanti. Nak jamak takdim tak boleh dah. Sebab apa? Tidak cukup syarat. Boleh. Okey. Jadi persoalan macam mana nak sembahyang sunat? Allahumma ij'alna minal musallin. Macam mana nak sembahyang sunat? Sembahyang sunat sebelum zuhur, selepas zuhur, sebelum asar. Sebab kita nak pemisah antara zuhur dan asar tu tak lama. Caranya ialah sebelum sembahyang zuhur, kita sembahyang qabliyah zuhur. Lepas sembahyang qabliyah zuhur, kita sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur, tak boleh kita pisah dengan solat. Kalau tidak menyebabkan jamak takdim kita tidak sah. Jadi selepas sembahyang zuhur, terus kita solat asar. Terus apa? Kita solat asar. Lepas habis solat asar tu barulah kita solat qabliyah asar. Lepas kita solat asar, barulah kita buat apa? Qabliyah asar. Boleh ke? Boleh, tidak ada masalah. Namanya apa? Namanya ada. Sebab qabliyah rawatib ni masuk waktunya selepas kita solat itu. Contoh asar. Selepas masuk waktu qabliyah bagi rawatib masuk waktu dengan cara masuknya waktu bagi sembahyang tu. Azan zuhur masuklah qabliyah zuhur. Azan asar masuklah qabliyah asar. Bila habis waktu bagi qabliyah zuhur, qabliyah asar, habis waktunya ialah selepas keluar waktu. Selepas apa? Keluar waktu. Dengan makna kalau kita sembahyang zuhur, lepas zuhur baru kita buat qabliyah zuhur, nama dia adab. Kita sembahyang asar, lepas asar baru kita buat qabliyah asar, nama dia adab, bukan qada. Cuma yang afdal sebelum. Boleh. Okey, selesai. Yang terakhir dalam matan, wa dawamul udhri, kena bersentiasa ada keuzuran, ada uzur. Uzur yang menyebabkan kita boleh sembahyang. Jamak ni apa dia? Sembahyang jamak ni uzurnya sama ada kita musafir, berjalan jauh, ataupun tak hujan, ataupun sakit. Tu nanti kita akan baca bab sakit tu sikit. Jadi untuk jamak takdim ni, uzurnya ialah hujan, uzurnya ialah safar yang jauh, perjalanan jauh, hujan. Yang ketiga ialah sakit. Itu ikhtiar Imam Nawawi. Okey. Tak ada masalah, kita fokus pada safar dulu. Al-ma'na anna rabi'a min syurut jawazi jami' at-taqdim dawamul udhr al-murakhisi ila tamam al-ihram bil-thaniyah. Kita nak jamak takdim zuhur dan asar, kita mesti kekal dalam keadaan
musafir sehinggalah sempurna takbiratul ihram yang kedua. Tidak disyaratkan wujudnya uzur iaitu safar ketika mana berihram dengan pertama. Ini penting ni. Kita naik kereta api. Jadi kita sembahyang di atas kereta api contoh. Okey. Ketika mana kita sembahyang di atas kereta api, ketika itu kita ni tidak dipanggil sebagai musafir lagi, sebab kereta api tu duduk dekat kawasan kita. Allahu Akbar. Dan 1 rakaat, 2 rakaat. Masuk rakaat ketiga kita dah di luar kawasan dan dinamakan sebagai musafir. Jadi ketika mana kita angkat takbir, kita muqim, belum musafir. Masuk rakaat ketiga kita musafir. Dinamakan sebagai musafir sebab dah keluar kawasan. Ketika itu kita niat nak jamak dengan asar, ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Jadi ketika takbiratul ihram tidak disyaratkan adanya safar, adanya musafir itu. Walaupun kita bukan musafir tak ada masalah. Okey. Yang penting untuk jamak takdim, kita ni kekal safar, kekal dianggap sebagai musafir sehingga kita selesai akad takbiratul ihram bagi solat yang kedua. Contoh kita daripada Kelantan, kita nak balik ke Jengka rumah kita lah. Jengka Pahang. Kelantan tu kampung kita. Jadi daripada Kelantan tu sampai mana-mana Gua Musang ke apa, kita buat akad takbir. Allahu Akbar. Sembahyang jamak takdim atas kereta api. Ada kiblat apa semua molek lah. Okey. Jadi bila kita sembahyang atas kereta api tu, jamak takdim ni. Okey. Habis solat Zuhur kita pun bangun. Allahu Akbar. Untuk sembahyang asar. Pada rakaat kedua solat asar, kita dah tiba di kawasan kita iaitu di Jengka. Ketika itu kita sudah tidak dinamakan sebagai musafir, malah dinamakan sebagai muqim. Tapi tidak ada masalah untuk kita teruskan sembahyang asar itu, dan solat kita Zuhur dan asar dinamakan sebagai jam'ut taqdim. Dinamakan sebagai apa? Jam'ut taqdim. Boleh fahamlah berdasarkan penerangan saya tu. Okey. Kita ada juga jamak takdim disebabkan hujan. Dia ada beberapa syarat lah disebut dalam kitab ni. Perkara yang berkait dengan hujan sahaja, syarat-syarat lain tidak disebut. Tak ada masalah. Ala kulli hal kita baca. Kalau hujan kita nak jamak takdim, mesti hujan yang lebat itu yang boleh membasahkan tubuh badan. Dan kita tidak ada saya bawa contoh lah. Kita pergi sembahyang Zuhur di masjid. Kita sembahyang Zuhur, kita jalan kaki lah. Sebab kita tak ada kereta, tak ada motor, payung pun tak ada, semua tak ada. Di zaman dulu tergambar, zaman sekarang susah sikit. Lepas tu antara rumah kita ke tempat tu pula jauh, dan juga tidak ada atap yang melindungi kita daripada kena hujan. Jadi kita pergi masjid dalam keadaan tak hujan, okey semua. Sampai di masjid hujan lebat. Okey. Ketika itu syarat bagi keringanan, kamu boleh sembahyang jamak. Kamu boleh sembahyang jamak takdim. Sebab apa, kalau nak balik dalam keadaan baju kereta pun tak ada, motor pun tak ada, payung pun tak ada, susahlah sebab hujan. Ataupun kalau balik nanti nak mari pulak tu susah sebab hujan. Begitulah. Benda ada kesusahan lah. Fihi masyaqqah. Okey. Jadi nak sembahyang jamak takdim disebabkan hujan, mesti ada hujan ketika mana kita takbiratul ihram yang pertama. Nak sembahyang Zuhur ni, Allah, ketika mana kita sebut Allah, hujan tengah lebat. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika kita bagi salam, selesai daripada sembahyang Zuhur, mesti hujan tengah lebat. Hujan itu mesti berterusan lebat sampailah kita Allahu Akbar, takbiratul ihram untuk solat asar. Lepas kita takbiratul ihram solat asar tu, hujan nak berhenti ke, tak ada masalah. Boleh. Dari 3 tempat mesti ada hujan.
ketika mula-mula nak takbiratul ihram bagi solat asar. Yang kedua selepas daripada ketika mula-mula nak takbiratul ihram dengan solat zuhur. Lepas takbiratul ihram tu hujan berhenti, tak ada masalah. Yang penting ketika mana kamu habis sembahyang zuhur tu hujan ada balik. Hujan lebat balik. Lepas tu ketika mana kamu angkat takbiratul ihram untuk solat asar tu hujan pun tengah lebat. Ketika itu walaupun selepas daripada kamu angkat takbir solat asar, Allahu akbar, hujan berhenti tu, tak ada masalah, boleh teruskan sembahyang dan sah. Lepas tu nak sembahyang pula dah asar, tak payah dah sembahyang jamak, boleh. Yang hari ni berlaku yang corona virus ni, tak, mereka mencari fatwa yang mengatakan boleh jamak lah, disebabkan kesusahan yang melampau bagi yang pemakai PPP, doktor-doktor kita yang pakai PPE bukan PPP. PPE tu baju tu. Tak. Tu selepas dia tengok fatwa, dia tengok dalil, ada masalah, tidak ada masalah. Tashilil ummah, dia nak ringankan masyarakat lah pada sudut amalan. Tapi jangan terlalu ringan jangan terlalu ringan. Contoh macam isu yang terbaru ni, sembahyang tanpa wuduk, tanpa tayamum. Tak. Itu kalau betul-betul susah sangat nak cabut baju tu, dan waktu tu pula start sebelum zuhur, habis dekat-dekat nak asar, tak, tu mungkinlah boleh ambil pendapat yang ringan tu. Tapi kalau dia start selepas pukul 2 contoh, jadi sebelum tu ada waktu nak sembahyang zuhur dalam keadaan ada wuduk, maka kenapa nak perlu ambil fatwa yang kata tak? Sebab sebelum dia pakai baju tu, dia boleh sembahyang dulu. Atau mesti awal, dia pakai sebelum zuhur baju tu, asar pukul 4.30, pukul 3.30 dah habis, sejam lagi baki tu. Takkan tak boleh lagi ambil sembahyang sekejap sembahyang. Letih tu kita faham letih tu, tapi waktu tu ada tak? Ada. Nak tunggu letih, bukan dia saja letih, kita duduk rumah pun letih. Tak, bukan kita duduk rumah lah, makna semua kita kerja, orang yang kerja, tak, yang jenis angkat batu, angkat tu, angkat ni tu, tak letih? Letih juga. Kenapa tak fatwa sana boleh? Jadi fatwa untuk cari pendapat yang ringan tak ada masalah. Cuma kena tengok balik situasi. Tak boleh kata umumkan mutlak lagu tu, semua boleh. Doktor-doktor pakai PPE boleh belaka sembahyang tanpa wuduk, tanpa tayamum, tak payah qada. Sabar dulu. Kita ambil pendapat yang muktamad dulu. Tak boleh turun. Selagi boleh kita cari yang muktamad. Sebab yang muktamad ni lebih dekat kepada dalil, lebih dekat kepada sawab. Bila kuat dalil ni, kemungkinan nak betul, kemungkinan nak kena kepada sawab tu ada, tinggi. Semua nak tashil, nak taisir, tak boleh jugalah. Sebab kita ni mukallaf. Bila mukallaf ni dibebani, biar ada rasa terbeban sikit tu. Supaya nama mukallaf tu kena molek pada tubuh badan kita ni. Selesai kat situ tak? 3 syarat lagi yang tidak disebut dalam matan, disebut dalam syarah Nailur Rajak. Syarat yang kelima lah kiranya, baqa'u waqtil ula wa dhannu sihatil ula wa jawazul jamma'. Wa jawazu al jamma'. Syarat yang kelima ialah kekal waktu yang pertama. Maknanya kalau dah habis waktu pertama, tak bolehlah nak sembahyang jamak takdim. Waktu zuhur dah habis. Tak. Kena niat jamak takhir dah pula. Okey. Ataupun fa'ala ma qalahu la yadurru dukhul waqti tsaniyah qabla faghariha bi khilafi ana qawli al-ishtirat. Okey. Syarat yang kelima ni iaitu kekalnya waktu pertama, iaitu waktu zuhur ataupun waktu maghrib, menjadi khilaf antara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Dan Imam Ibn Hajar tidak mensyaratkan. Tidak mensyaratkan kekalnya waktu yang pertama. Jadi kalau kita ikut pendapat Imam Ibn Hajar, kita sembahyang zuhur. Tak. Tengah-tengah sembahyang zuhur tu, tengah-tengah tak. Mengikut pendapat Imam Ibn Hajar, kita sembahyang zuhur, lepas tu kita sembahyang asar. Tak. Okey. Tengah-tengah sembahyang asar tu, contohnya rakaat ketiga sembahyang asar dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa? Azan salat
asar, azan solat asar. Jadi solat asar yang kita kerjakan dalam waktu zuhur tidak selesai kita tunaikan, tidak beres kita tunaikan, sebelum tidak selesai kita tunaikan dalam waktu zuhur juga. Malah satu rakaat waktu asar kita kerjakan dalam waktu asar. Imam Ibn Hajar sebut ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan, tidak ada masalah. Kalau ikut pendapat ulama yang mensyaratkan, Ramli lah yang mensyaratkan mesti kekal waktu yang pertama, pada gambaran yang kita sebut itu jadi lagu mana? Pada gambaran yang kita sebut itu akan jadi lagu mana? Kena kekal waktu yang pertama sampai selesai semua kali semayang. Kalau ikut pendapat Imam Ramli, dalam rakaat ketiga solat asar, tiba-tiba azan asar, tiba-tiba azan apa? Azan asar. Allahu a'lam. Kalau ikut pendapat Imam Ramli, menyebabkan solat asar itu tidak sah. Tidak sah atas nama solat asar untuk hari itu. Boleh. Sebab syarat tak cukup. Apa syarat dia? Kekal waktu pertama. Mana dua-dua solat tu dikerjakan dalam waktu pertama. Sekarang ni solat zuhur dalam waktu zuhur, solat asar separuh dalam zuhur, satu rakaat dalam waktu asar. Tak. Jadi solat asar itu tidak sah untuk solat asar hari itu. Dengan mana kamu kena solat asar sekali lagi untuk hari itu punya dalam waktu asar lah, sebab azan dah dilakukan tadi. Waktu asar yang tadi tu yang dibuat selepas zuhur tu dapat pahala sunat mutlak ataupun cover solat asar yang dia pernah tinggal sebelum ini. Boleh. Wa dhannu sihatil ula. Syarat ke-6. Syarat ke-6 mesti kita zan solat pertama sah. Zan solat pertama sah. Kalau kita syak sah ke tak solat pertama tak boleh. Mesti zan ataupun yakin solat pertama itu sah. Boleh, kita boleh buat solat asar. Yang ke-7 jawazul jama'. Jawazu al-jama'. Keharusan untuk jama'. Sebab ada solat yang tak boleh dijamakkan. Subuh jamak dengan zuhur tak boleh. Jamak takdim. Tak, maka tak boleh. Jadi solat-solat yang boleh dijamakkan sahaja. Begitu kalau kita tidak musafir, maka tak boleh jamak, maka tak boleh, tidak sah. Begitu. Ataupun boleh jadi maksud jawazul jamak dalam syarah ni, maksud dia kena tahu hukum jamak tu boleh. Kena tahu hukum jamak tu boleh. Dengan mana kalau kita pergi kat masjid mana orang semayang, kita pun semayang sekali. Lepas habis zuhur tu orang bangun pula, kita pun bangun sekali. Tak? Orang kata semayang, kita pun semayang sekali. Kita tak tahu pun boleh jamak ke tak boleh jamak, tak tahu. Tak sah. Berbeza kalau orang ajar ni, sebelum semayang zuhur tu orang ajar ni jamak ni disyariatkan dalam Islam, cara dia sekian. Kita ikut lah. Kita tahu dah hukum tu, maka sah. Tapi kalau tak tahu, tidak boleh. Itulah 7 syarat bagi syarat jamak takdim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.